keimanan, mempertahankan akidah kita itu lebih penting lagi daripada kita ni hidup pun tapi kadang-kadang kita ni tidak berakidah, sebagainya rosak iman dan sebagainya, akhirnya kita ni pun akan binasa di akhirat juga. Ya. Itu yang sebagainya. Ustaz, saya dalam khutbah kemarin juga ada menyentuh bahawa Masyitah ini hampir mengaku kalah dan ingin menyerah kepada kemahuan Firaun. Jadi apabila melihat anaknya itu, apabila melihat anaknya yang akan dilemparkan. Jadi perkataan hampir menyerah kalah tu, Ustaz, ya, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita hari ini, ada kalanya kita terus mengalah kepada perkara-perkara yang negatif ni. Macam mana, Ustaz? Okey, jadi dalam kehidupan kadang memanglah dalam kehidupan ada ujian sebagainya, kan ujian tadi banyak kadang-kadang macam-macam ujian lah, tapi macam kalau ke ujian kadang-kadang ada ujian orang yang menyentuh perasaan kita ni kadang-kadang. Tapi macam mana pun, memang kadang-kadang macam Masyitah sebagai ibu tersentuh. Kadang-kadang kita ni pun kadang-kadang sebagai ada satu perkara yang menyentuh. Tapi macam mana pun kembali kepada asal bahawa kalau benda itu bertentangan dengan Islam, patutnya kita ni mesti memegang balik akidah kita ni. Memang dalam hidup ni ada ujian, akan ada ujian. Kadang-kadang orang ujian ada jatuh dan bangun. Yang pentingnya kita ni berpegang pada akidah. Jadi berpegang pada ketakwaan kepada Allah, yakin kepada kebenaran yang telah Allah tetapkan bahawa ini adalah ganjaran Allah, maka kita ni peganglah kuat-kuat, macam mana pun jangan dilepaskan. Itulah sebenarnya. Of course lah, kadang-kadang ada ujian, ada juga pengaruh syaitan yang membisikkan kini jangan sebagainya. Tapi gimana pun kita kuatkan iman kita ni, satu kembali kepada konsep keyakinan ni. Keyakinan kita ni dengan Allah. Kalau yakin ini ada 3 peringkat yakin. Kalau saya boleh mempersoalkan keyakinan ni, ya. Pertama ilmu yakin. Maknanya yakin berdasarkan ilmu. Sebagai contoh lah, yakin berdasarkan contoh. Kalau kita ni di dalam kitab-kitab lama terangkan, kalau kita ni kan ada sebelah gunung, sebelah bukitnya, sebelah sini, tadi melihat sebelah sana ada asap. Daripada segi teori ilmu kita ni, kalau asap biasanya ada api. Itu ilmu kita ni. Tapi kalau orang setengah orang tu ni belum tahu bangkali ada orang fogging ke, ada sebagainya tu orang bersigup ramai-ramai kali berasap, belum tahu mestinya asap api. Ya, kalau boleh yang naik ni ke bukit, lalu lihatnya di sana, nampak je api. Memang sah asap daripada api. Mencari bukti. Jadi bukti yakin, mana ainul yakin, yang melihat dengan kenyataan matanya. Keyakinan apa yang melihat, mana yakin. Ada kisah orang tu mangkali belum tahu lagi mangkali dari jauh mangkali api belum tahu lagi mangkali kilau-kilauan apa, seperti banyak orang dalam di padang pasir mangkali melihat miraj ataupun fata morgana, orang kepanasan, aing usulnya aing tapi bukan aing. Karena kepanasan. Jadi kalau boleh orang ni lagi dekat datang lagi, maka hampir api itu rasanya panas sah baru api dipanggil hakul yakin, keyakinan yang benar. Jadi itu keyakinan kita ni lah. Tapi macam mana pun asasnya kita kembali kepada ilmu yakin itu. Jadi kalau macam orang macam Masyitah itu, apabila sudah melihat bayi anak tamit itu kanak-kanak itu bercakap menunjukkan sebelum sudah anak kanak-kanak yang pada bercakap, tiba-tiba bercakap, itu sudah keyakinan yang hak itu lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satulah kita ni perlu menguatkan keyakinan kita ni yakin benarkan kekuasaan Allah ini. Perkara-perkara gaib ini jangan tadi persoalkan, yakin bahawa kita ni akan ada satu alam lagi, alam gaib yang kita ni nampak. Tapi bagi orang yang siapa yang dibukakan, diberikan rezeki seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila baginda Isra Mi'raj baginda melihat perkara-perkara gaib. Malahan orang yang disiksa, malahan kubur, malahan mereka baginda berjumpa dengan roh-roh para nabi bersembahyang dan sebagainya. Kemudian lagi Isra Mi'raj lagi sehinggalah berjumpa lagi di langit-langit itu. Langit pertama Nabi Yusuf contohnya, langit kedua berjumpa Nabi Isa sebagainya, sehingga langit ke-6 berjumpa Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, terusnya berjumpa dengan Allah sehingga satu peringkat Sidratul Muntaha. Jibril yang menanganinya itu pun anda sanggup punya, anda boleh aku lepasnya, kalau lepas kita bakar. Engkau pergilah ya Rasulullah, engkau pergilah menghadap Allah di sana. Jadi ini soal macam mana yang berjumpa para nabi di langit, soal persoalan gaib. Sebab itu kalau sekarang ini orang bercerita kita ni dalam segi dunia sekarang, dunia tanpa sempadan, kita merentas sempadan, tapi sebenarnya Isra Mi'raj bukan saja merentas sempadan, tapi merentas alam. Daripada alam nyata kita ni, alam malakut, iaitu alam yang melihat Isra Mi'raj, dan kemudian naik ke atas lagi kepada alam jabarut lagi, alam yang memang itu ini menunjukkan kekuasaan Allah yang wujud lagi. Satu alam yang kita ni nampak. Kalau persoalan biasanya orang, kalau contohnya Rasulullah bercerita pasal siksa kubur, siksa neraka. Ini kita ni nampak, tapi kita ni perlu beryakin, yakin bahawa wujud benda ini.
berdasarkan kepada wahyu yang Allah telah turunkan. Jadi satu kita membina kekuatan akidah kita ini. Kalau kita perhatikan seperti kata Ustaz tadi mengenai dengan dunia yang global ini, dunia tanpa sempadan. Kalau kita tumpukan atau kita fokuskan mengenai dengan pengamatan, penghayatan generasi muda kita terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Seperti yang kita ketahui, Isra ialah diperjalankan dan Mi'raj ialah dinaikkan. Peristiwa ini berlaku di Baitul Muqaddis. Ya. Jadi perkara ini dalam pola pemikiran anak-anak generasi muda sekarang mungkin ada sedikit gambaran yang dapat memberikan mereka pengamatan, penghayatan yang lebih baik lagi, Ustaz. Okey. Jadi kalau macam ni, dalam ayat tadi menerangkan subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah. Mana maha suci Allah ini hamba kuasa maha suci. Asra mana dia memperjalankan. Maknanya Rasulullah SAW itu bukan dia berjalan sendiri. Mana diperjalankan, satu ada burak membawa ya, maksudnya ia tu diperjalankan dengan kuasaan Allah. Kalaulah katanya boleh tamsilkan dengan dunia sekarang ini sebagai contohlah. Kalau siapa yang ada akuarium di rumah, kalau ada akuarium ada ikan kan? Ikan. Cuba ambil seekor ikan itu, masukkan dalam plastik ataupun kalau ada sarang yang masukkan dalam ipang kaca, yang ipang macam yang ipang kan, tahu ipang kan, yang ipang macam orang bekas tempat kaca yang ada air, masukkan seekor ikan ke dalam tu. Kemudian lepas satu ikan itu seekor saja, kemudian kita bawa ia berjalan naik kereta, perjalankannya ke bandar, ke Belait, ke Seria, semua itu ni. Lepas satu kemudian setelah ia tu lihatkan semua peristiwa-peristiwa, kemudian kanunnya ikan ini kemudian kita bawa balik, masukkannya ke dalam akuariumnya balik. Dan tentu ikan ini bercerita, ya malam tadi aku diperjalankannya, aku melihatnya banyak. Di bandar ada orang bergarainya contohnya, di masjid ada orang sembahyangnya, dia berjumpa lagi di mana-mana kali ada yang tambat tangan setengah tu, yang melepak-lepak, yang anak muda dah bertantu apa sebagainya, perangai yang kali ada lagi sebagainya, macam-macam lah lagi sebagainya. Diceritakannya lah kawan-kawannya. Tentulah kawan-kawan dalam akuarium yang dia diperjalankan ni, ya. Kawan ni gila kali, indah lurus kalinya. Mana ada macam tu, ketani mana pernah melihat macam tu. Indah bandarnya aku diperjalankannya. Begitulah juga Rasulullah SAW. Bagi orang yang indah mengetahui, memang indah melihat, tapi ikan yang dijalankan tu dia melihat bah. Orang yang akuarium itu seperti katak bawah tempurung, ikan dalam akuarium, indah lurus pemandangannya, indah melihat. Tapi ikan yang tadi bawah tu merentas daripada akuarium ke alam nyata kita ni, sampai ke bandar, sampai ke Tutong, sampai ke KB, ke mana sebagainya. Ia melihat yang indah dilihat oleh kawan-kawannya. Jadi logiknya macam itulah Rasulullah ni diperjalankan oleh Allah. Satu ada khas kenderaan ni burak lagi yang bawa ke dia, malaikat lagi menangani ke dia sebagainya kan. Siapa tu peristiwa ini sebagainya. Tapi bagi sesiapa yang yakin dan juga mungkin bagi siapa yang direzekikan Allah, mungkin mereka melihat di antara mungkin ada yang disingkap sedikit sebagian alam-alam yang itu mungkin mereka akan dapat melihat. Sebab ada setengah orang yang kali boleh melihat, ada kelebihan yang kali sehingga ia boleh melihat. Contohnya katanya dia percaya pada syaitan, pada jin. Ada yang kali setengah orang banyak melihat jin. Akan apabila disingkap sedikit hijabnya kali boleh melihat sebagainya. Ini alam-alam yang melakut yang kata ni indah dapat memasukinya kecuali dengan kekuatan keimanan dan keyakinan.